Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bapak semua? Kaifa halukum? InsyaAllah bi khair. Ya, saya doakan semoga semuanya sentiasa sihat insyaAllah. Baiklah, kita teruskan dengan PDPR kita pada kali ini. Ya, pelajaran keempat dalam buku teks fiqh tahun 2, iaitu mandi-mandi sunat. Ya, tajuknya ialah mandi-mandi sunat. Ya, pelajaran terakhir kita dalam buku teks fiqh tahun 2. Baik, kita lihat yang pertama. Jenis-jenis mandi sunat yang pertama iaitu mandi sunat hari raya. Ya. Saya ulang, mandi sunat hari raya. Jadi dalam kehidupan kita, kita ada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Jadi apabila berlakunya hari raya ini, maka pada malam raya tu, selepas waktu maghrib, dah boleh mandi sunat hari raya. Ya. Jadi apabila kita nak pergi ke masjid untuk menunaikan solat Aidilfitri atau Aidil Adha, maka hendaklah kita mandi sunat terlebih dahulu, ya, mandi sunat hari raya. Baik, yang kedua, ya. Yang kedua, mandi sunat gerhana, ya. Saya ulang, mandi sunat gerhana. Jadi gerhana pun ada dua, gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Apabila berlakunya peristiwa gerhana ni, maka kita hendaklah mandi sunat gerhana. Ya. Kemudian yang ketiga, seterusnya yang ketiga, mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Ya. Sesiapa yang musafir ke Mekah ataupun Madinah, sampai je sebenarnya di Mekah dan Madinah ni, kita kena mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Ya. Ini gambar Mekah. Baik. Seterusnya kita lihat yang keempat. Ya, yang keempat, mandi sunat selepas memandikan mayat. Ya. Mandi sunat selepas kita memandikan mayat. Apabila kita telah selesai pengurusan memandikan mayat tu, maka kita kena mandi sunat selepas memandikan mayat. Yang ni gambar apabila kita telah mandikan mayat, ataupun jenazah. Ya. Baik, kemudian yang kelima, mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Ya. Saya ulang, mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Ya. Hilang akal ni boleh katakan gila atau boleh dikatakan, ya, berlaku kemalangan, ya, kepala ni terhantuk ataupun terkena objek yang tajam sehingga hilang akal. Jadi apabila telah pulih daripada hilang akal, maka kita hendaklah mandi sunat setelah pulih hilang akal. Ini gambar, ya, di hospital, ya. Kemungkinan dia sakit ataupun kemalangan sampai menyebabkan dia hilang akal. Jadi apabila dah pulih, dah ingat balik, dah nomor balik, dah boleh ingat diri dia, dah boleh ingat siapa di depan dia, maka kenalah mandi sunat selepas daripada pulih hilang akal. Baik, yang keenam, mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Ya. Saya ulang, mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Ya. Sebut betul-betul, ya. Wukuf di Arafah. Arafah ni nama tempat, ya. Ini apabila kita menunaikan haji, ya. Apabila berlaku hari wukuf di Arafah, maka hendaklah mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Ya. Kemudian yang ketujuh, mandi sunat kerana ihram. Ya, saya ulang, mandi sunat kerana ihram. Ya. Ini juga di Mekah, ya, apabila kita ke Mekah. Ya. Kemudian yang ke-8, mandi sunat kerana masuk Islam. Ya. Mandi sunat kerana masuk Islam. Ini bagi orang yang sebelum tu dia bukan beragama Islam, kemudian dia masuk Islam, dia kena mandi sunat kerana masuk Islam. Ya. Seterusnya yang ke-9, mandi sunat kerana solat Jumaat. Jadi sebelum kita sembahyang Jumaat tu, ya, khususnya bagi lelaki, ya, mandi sunat kerana solat Jumaat. Jadi mandilah dulu sebelum kita pergi sembahyang Jumaat. Baik. Jadi ada 9, ya, jenis-jenis mandi sunat. Kemudian kita lihat pula cara-cara mandi sunat, ya.
Kat sini ada cara mandi sunat. Baik. Cara yang pertama mandi sunat ialah menghilangkan najis pada badan, ya. Kita mandi macam biasa dulu, ya. Kemudian barulah kita niat. Yang kedua itu niat. Niat apa nafas niat mandi sunat? Okey, kita baca sama-sama. Nawaitul ghusla, ya. Nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Saya ulang. Nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Artinya sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Ya. Saya ulang. Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi, lafaz niat mandi sunat iaitu nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi, yang ketiga, cara mandi sunat yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Ya. Macam biasa, kita mandi, ratakan air ke seluruh anggota badan. Baik, kita lihat kepada amalkan. Ya. Mandi pada awal pagi sebelum waktu subuh. Ya. Saya ulang, mandi pada awal pagi sebelum waktu subuh. Jadi, kita kena mandi di awal pagi sebelum waktu subuh. Ya. Antara kelebihan ataupun fadilatnya ialah menyegarkan badan, ya, menyihatkan badan. Ya. Itu antara kelebihan-kelebihan, ya, mandi pada awal pagi, ya, sebelum solat subuh. Jadi kena amalkanlah, ya, baru kita akan jadi segar, ya, badan kita sihat, ya, memudahkan kita untuk belajar, ya, insya-Allah, ya. Baiklah, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada musim akan datang ataupun di PDPR akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.